Okey, baik. Okey, dalam konteks Pulau Pinang pula, apakah manfaat utama yang akan diterima oleh rakyat hasil daripada inisiatif yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2025? Pulau Pinang ini negeri kelahiran Datuk Seri Anwar, PMX kita. Maka kita dapat sedikitlah perhatian. Selama ini negeri Pulau Pinang dipinggirkan dan memang dulu kita negeri pembangkang, maka tak dapat. Akhirnya sebagai Perdana Menteri dia adjust balik lah, dia balance balik. Dulu tak dapat, sekarang dia bagi sikit. Jadi ada beberapa inisiatif yang dapat kita nikmati. Nombor satu adalah LRT. LRT yang baru daripada Bayan Lepas sampai ke Georgetown dan terus ke Penang Central di seberang. Jadi projek ini akan dilaksanakan tahun ini dan peruntukan adalah lebih kurang 10.5 bilion ringgit. Kedua adalah Penang Airport Expansion. Maksudnya kita akan peluaskan airport kita kepada 12 juta penumpang setiap tahun dan peruntukan lebih kurang 1 bilion. Okay. Ketiga adalah ini yang baru. Ini yang terbaru adalah daripada Juru Tol sehingga ke Sungai Tua Tol, dia akan buat double deck untuk highway. Maka tidak lagi lah perlu ada kesesakan di sekitar Sungai Seberang Jaya. Maka dia akan buat double deck highway dan itu akan memakan lebih kurang 4 bilion ringgit. Dan ada lagi, contohnya di USM kita akan adakan satu pusat AI dan juga semiconductor. AI itu artificial intelligence dengan semiconductor. Jadi kerana Pulau Pinang ini adalah Silicon Valley of the East, Silicon Valley of Malaysia, maka ada pelaburan yang banyak datang ke Pulau Pinang dan mereka memerlukan kepakaran AI dan juga semiconductor. Maka ini adalah masa yang sesuai sekali untuk adakan AI, pusat AI dan semiconductor. Dan satu lagi adalah UTC. UTC akan dilaksanakan di Penang Central, ya. Ditubuhkan di Penang Central UTC, maka dia membantu rakyat yang biasa untuk dapatkan one-stop center untuk IC, pasport, macam-macam permohonan. Jadi saya rasa inisiatif inilah yang banyak membantu negeri Pulau Pinang. Okey, baik YB. Soalan yang terakhir, melihat kepada kesan jangka panjang, bagaimana YB menjangkakan Belanjawan 2025 akan membacu pembangunan mampan dan kesejahteraan rakyat Pulau Pinang khususnya? Okey, saya nampak bahawa Malaysia ni kerajaan melakukan reformasi dari segi fiskal, menjaga kewangan dengan lebih baik. Kita mempunyai beban hutangan yang sangat tinggi, lebih kurang 1.4 trilion ringgit. Dan ini bebanan ini sangat besar dan kerajaan terpaksa bayar 15% hutang bunga hutang negara. Jadi ini bebanan yang sangat besar. Apa yang kerajaan buat sekarang, dia akan dari segi defisit dia akan semakin kurang. Okey? Dulu kita pinjam duit, defisit lebih kurang 6%, 7%, 8% GDP. Sekarang kerajaan telah melaksanakan Fiscal Responsibility Act. Maksudnya dia kena kurang, semakin kurangkan defisit sehingga lebih kurang 2%. Sekarang Malaysia tahun lepas kita ada defisit 5.5%. Tahun ini 5%. Tahun depan iaitu dalam bajet 2025, PMX, Menteri Kewangan kita bertekad untuk turunkan defisit kita kepada 3.8% saja. Okey, dan tahun 2026, 2027 dia akan turun lagi kepada 3% atau akhirnya 2%. Jadi ini adalah satu kerajaan yang bertanggungjawab, tidak membazirkan duit, dia menjaga supaya anak cucu kita mempunyai kedudukan kewangan yang lebih baik. Bukan pinjam sekarang, spend, tetapi biarkan masalah itu diwarisi oleh anak cucu kita. Saya nampak itu adalah kehebatan Perdana Menteri kita.
Satu isu yang saya rasa rakyat kena faham adalah penyasaran semula subsidi RON 95. RON 95 ni sekarang kita pergi pump, dia semuanya standard RM2.05. Okey, untuk tahun depan 15% T15, top 15 pendapatan tinggi. Contohnya seperti saya yang mendapat pendapatan yang lebih tinggi akan perlu bayar market price. Tetapi 85% rakyat Malaysia memang akan kekalkan subsidi. Kamu tidak perlu khawatir, jangan risau dan jangan dipermainkan isu ini. Sebab sememangnya orang yang layak, 85% rakyat jelata akan dapat subsidi seperti biasa. Tetapi untuk golongan yang mahal kaya, untuk golongan yang T15, subsidi ini akan ditarik balik. Dan kita tetap terpaksa tarik balik subsidi ini kerana ada penyelewengan. Ada yang jual petrol kita yang murah-murah ini ke Thailand. Ada pula yang orang luar daripada Singapura, dia masuk, dia pump petrol kita pada kadar subsidi. Okey, ini telah menyebabkan kita bebanan hutang kita semakin banyak dan duit tidak mencukupi untuk kita subsidi selama-lamanya. Dan terpaksa kita tarik penyasaran semula supaya duit itu dijimatkan untuk pembangunan semula, pembangunan yang sebenar. Bina hospital yang baru, membaiki sekolah kita, membaiki sekolah daif, bina sekolah baru, takan jalan, bina jalan baru. Ini baik untuk pembangunan masa depan kita. Jadi saya harap rakyat ni kena sedar tentang kepentingan penyasaran semula subsidi supaya manfaat rakyat itu jangka masa panjang, bukan jangka masa pendek. Terima kasih. Okey, demikian tadi perkongsian pandangan daripada Yang Muhammad Asim Zazin, Ahli Parlimen Bayan Baru. Capai Penang TV merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kepada para penonton Capai Penang TV, jangan lupa like dan share semua platform media sosial Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.